Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya teruskan bab 9 kimia industri dengan subtopik terakhir 9.3 polimer. Kalau nak rujuk buku teks, kamu boleh buka muka surat 192. Ini adalah polimer. Polimer ialah molekul besar yang berbentuk rantai terdiri daripada gabungan unit molekul kecil. Unit-unit molekul kecil yang membentuk polimer ini kita panggil monomer. Polimer ada dua jenis. Yang pertama, polimer semula jadi. Yang kedua, polimer sintetik. Polimer sintetik ni maksudnya ialah polimer buatan manusia. Okey, kita tengok contoh polimer semula jadi. Okey, contohnya getah asli, kanji dan juga protein. Ada contoh lain seperti kapas, sutra dan selulosa. Okey, seterusnya kita tengok polimer sintetik. Okey, contoh polimer sintetik ialah politena, polistrena, perspek dan juga getah sintetik. Ada juga contoh lain seperti PVC, polyvinyl klorida dan juga polipropena. Okey, sekarang kita bincangkan tentang polimer semula jadi. Kita tengok dari segi monomernya dan juga kegunaan polimer tersebut. Okey, yang pertama kita tengok kanji. Monomer yang membentuk kanji ialah glukosa dan kegunaan kanji ialah untuk membekalkan tenaga. Okey, polimer yang kedua ialah protein. Monomer yang membentuk protein ialah asid amino dan kegunaan protein ialah membina sel dan tisu badan. Seterusnya, polimer getah asli. Monomer bagi getah asli ialah isoprena dan juga kegunaan getah asli ialah untuk membuat produk berasaskan getah. Sekarang kita bincangkan polimer sintetik dari segi monomer dan kegunaannya. Yang pertama, kita tengok politena. Monomer bagi politena dipanggil etena dan kegunaan politena untuk membuat botol plastik, beg plastik dan juga baldi. Okey, polimer yang kedua ialah polistirena. Okey, dia punya monomer ialah stirena dan kegunaan polistirena untuk membuat bekas pembungkusan, membuat cawan dan pinggan pakai buang. Okey, seterusnya perspek. Monomer bagi perspek adalah metil metakrilat dan juga kegunaan perspek ialah untuk membuat cermin dan tingkap kenderaan. Perspek juga digunakan untuk membuat kantor pada kacamata. Okey, seterusnya getah sintetik. Monomer bagi getah sintetik ialah neoprena dan kegunaan getah sintetik untuk membuat sarung tangan, tayar kereta dan juga tapak kasut. Okey, sekarang kita tengok proses pempolimeran. Apakah maksud proses pempolimeran? Kamu tengok animasi ni. Ini adalah monomer. Okey, sekarang monomer membentuk polimer. Okey, dan inilah yang dikatakan proses pempolimeran. Okey, apakah maksud proses pempolimeran? Proses pempolimeran ialah proses pencantuman monomer dengan ikatan kimia untuk menghasilkan polimer yang bermolekul besar dan berantai. Seterusnya kita tengok proses penyahpolimeran. Okey, ini adalah polimer dengan ikatan kimia, okey, dan berbentuk rantai. Kita tengok apakah yang dimaksudkan dengan proses penyahpolimeran. Okey, ikatan kimia dia terputus dan polimer bertukar menjadi monomer. Okey, proses penyahpolimeran ialah proses pemisahan polimer kepada monomer-monomernya
melalui tindak balas kimia. Okey, sekarang perbincangan kita akan fokus pada getah asli. Kita akan bincangkan dengan detail tentang getah asli. Okey, susu getah juga disebut lateks. Okey, kalau kali ini saya sebut lateks, itu menunjukkan susu getah asli. Okey, lateks ialah polimer semula jadi. Lateks dikeluarkan oleh batang pokok getah yang ditoreh. Lateks akan diproses menjadi getah asli. Ciri-ciri getah asli ialah kenyal, lembut, tidak tahan haba, penebat elektrik yang baik serta tidak telap udara. Okey, saya akan tunjukkan struktur molekul lateks. Okey, saya mulakan dengan membran protein. Okey. Kemudian di dalam membran protein ini terdapat rantai polimer getah asli. Dan di bahagian luar membran protein terdapat cas negatif. Inilah struktur molekul lateks. Okey, ini ada saya lukis tiga molekul lateks. Sebenarnya, apabila molekul lateks ni berdekatan, dia akan saling menolak kerana cas yang sama berlaku tolakan. Okey, jadi dia akan menolak dan dia tak mungkin akan berlanggar kerana cas antara molekul tu cas yang sama. Cas sama menolak. Kalau cas berlainan, dia akan menarik. Sekarang cas tu sama, semuanya negatif. Jadi tak mungkin mereka saling bersentuhan. Okey. Kesan tolakan ini menyebabkan lateks kekal dalam keadaan cecair. Okey, sekarang kita tengok apa akan terjadi bila lateks tu kita campurkan dengan asid. Ingat, lateks dia ada cas negatif. Okey. Sekarang dalam asid ada ion hidrogen. Ion hidrogen ni casnya positif. Jadi, okey, ini adalah ion hidrogen yang bercas positif. Okey, ion hidrogen ni pula bila dia cas positif, dia akan tertarik ke cas negatif sebab cas tak sama. Jadi dia tertarik ke cas negatif. Okey, bila dia berjumpa dengan cas negatif, cas ini akan jadi neutral. Jadi molekul lateks sudah tidak bercas kerana telah dineutralkan oleh ion hidrogen yang ada dalam asid. Faham? Okey, kamu bayangkan ini ada 3 molekul lateks yang tidak lagi mempunyai cas negatif. Jadi bila dia tidak ada cas negatif, dia boleh bersentuhan, dia boleh berlanggar sebab tidak ada dah daya tolakan. Okey, jadi apabila dia berlanggar antara satu sama lain, membran protein akan pecah. Bila membran protein akan pecah, rantai polimer lateks yang ada dalam membran protein akan keluar dan membelit antara satu sama lain. Kemudian, rantai polimer ini akan bergumpal. Kalau kamu tengok gambar rajah ni, ini adalah susu getah asli yang masih cair dan baru keluar dari pokok getah yang ditoreh. Okey, susu getah atau lateks ini akan masuk ke dalam mangkuk ini, warna hitam ni. Okey, lama kelamaan, lateks ini akan menggumpal juga dan menjadi mangkuk yang saya tunjuk yang kedua ni. Okey, yang berwarna agak perang ni. Ini menggumpal tu maksudnya dia akan mengeras. Okey. Tanpa ditambah asid, dia masih akan menggumpal. Ini berlaku disebabkan dalam lateks tu sendiri ada bakteria. Dan bakteria yang ada dalam lateks tu akan menghasilkan asid. Bila asid dihasilkan, ion hidrogen akan meneutralkan cas negatif pada molekul lateks dan menyebabkan lateks itu menggumpal. Tapi proses itu, masa tu, dia lambatlah. Kalau kita tambah asid, dia terus menggumpal. Tapi kalau kita tak tambah asid,
kita nak tunggu bakteria sendiri yang menghasilkan asid, dia mungkin ambil masa 1 hari. Okey, faham lah? Okey, sekarang kita tengok apa akan jadi bila lateks kita campurkan dengan alkali. Kalau kamu tengok lateks ini ada ion hidrogen. Ini kerana susu getah dia mempunyai bakteria kan, dan bakteria itu menghasilkan asid. Jadi bila ada asid adalah ion hidrogen. Okey, sekarang saya belum campurkan alkali. Okey, kita tengok apa akan jadi bila saya tambah alkali. Okey, dalam alkali ada ion hidroksida. Ion hidroksida ni cas dia negatif. Okey, ion hidrogen dalam asid, ion hidroksida dalam alkali. Ingat tu, yang ion hidrogen cas positif, ion hidroksida cas negatif. Okey, sekarang saya nak masukkan alkali yang ada ion hidroksida. Okey, saya dah masukkan alkali. Dan ion hidroksida ni yang ada dalam alkali dia bercas positif. Dia akan cari dia bercas negatif dan dia akan cari cas positif. Dia akan tertarik punya sebab berlainan cas. Okey, kamu nampak? Ada yang tertarik ke cas positif dan ada yang tak cukup pasangan. Okey? Tidak, dah habis dah cas positif. Okey, sekarang ion hidroksida ni yang tertarik ke ion hidrogen akan dineutralkan. Dua-dua ni akan jadi neutral. Okey? Dan tidak ada lagi ion hidrogen yang bercas positif. Jadi bila dah tidak ada asid dalam lateks tu, jadi molekul lateks ni akan kekal lah dengan cas negatif dia. Bila dia kekal dengan cas negatif, membran ni tak pecah lah. Bila tak pecah, dia kekal dalam keadaan cair. Okey, sebab itulah kalau kita nak cairkan, nak lateks tu kekal dalam keadaan cair, kita tambah alkali. Tapi kalau kita nak lateks tu menggumpal, kita boleh tambah asid atau kita biarkan dia terdedah supaya bakteria yang ada dalam lateks tu akan menghasilkan asid dan menyebabkan lateks tu tergumpal. Cas-cas negatif pada permukaan membran protein menyebabkan molekul lateks saling menolak dan menghalang perlanggaran molekul lateks. Okey, ada salah Ustaz sebetulkan. Okey, jadi lateks akan kekal dalam keadaan cair. Okey, sekarang kita tengok apakah yang dimaksudkan dengan pemvulkanan getah. Okey, sebelum kita tengok detail, kita tengok dulu penerangan ni. Getah asli sifat dia lembut dan dia tidak tahan haba. Oleh itu, getah asli tak sesuai digunakan untuk membuat bahan seperti tayar kenderaan. Tayar akan lembek dan cair bila terkena permukaan jalan raya yang panas. Jadi, sifat getah asli ini diperbaiki dengan menjalani atau melakukan proses pemvulkanan ke atas getah asli. Pemvulkanan ialah proses pemanasan getah asli bersama sulfur. Atom-atom sulfur ditambah dalam molekul-molekul polimer getah asli yang berbentuk rantai. Getah yang dihasilkan melalui proses ini kita panggil getah tervulkan. Okey, cuba tengok. Ini adalah rantai polimer getah asli dan kalau kamu tengok bentuknya, struktur ini mudah menggelongsor. Okey, jadi nak elakkan dia mudah menggelongsor atau dia mencair apabila panas, kita tambahkan atom sulfur. Ini bila dah tambah atom sulfur, kita panggil getah tervulkan. Okey. Struktur molekul rantai polimer getah tervulkan mempunyai ikatan antara setiap rantai polimer getah. Maknanya
rantai yang di atas ni diikat dengan rantai yang kedua. Rantai kedua diikat dengan rantai yang ketiga. Jadi dia lebih kuat dan tidak mudah menggelongsor atau mencair. Faham? Atom sulfur ditambah menghasilkan rangkai silang antara rantai polimer getah. Apabila daya dikenakan, rantai polimer getah tervulkan ini sukar untuk menggelongsor. Apabila haba dikenakan, struktur molekul getah tervulkan sukar diputuskan. Oleh itu, getah tervulkan adalah lebih keras, mempunyai ketahanan terhadap haba yang tinggi. Okey, ini adalah ciri-ciri getah tervulkan. Yang pertama, dia lebih kenyal daripada getah asli. Yang kedua, dia lebih keras daripada getah asli, lebih kuat. Kemudian dia juga adalah penebat elektrik yang baik, tahan pengoksidaan, tidak bertindak balas dengan asid dan alkali. Okey, kemudian getah tervulkan tidak telap terhadap cecair dan udara. Getah asli juga merupakan getah tervulkan juga merupakan penebat haba. Jadi dia lebih baik daripada getah asli. Sebab itulah getah tervulkan digunakan dalam banyak produk. Antaranya ialah tayar kenderaan. Bila kita bergerak jauh, tayar akan panas. Jadi getah yang ada pada tayar itu tak mudah cair. Jadi getah tervulkan sesuai untuk tayar. Kemudian juga digunakan untuk membuat sarung tangan dan juga tapak kasut. Okey, seterusnya kita tengok teknologi berasaskan getah. Okey, asfalt terubah suai getah bekuan atau CMA sebagai konkrit asfalt untuk menurap jalan raya supaya tahan lebih lama, tahan haba, mengurangkan bunyi bising dan keretakan jalan raya. Okey, jadi getah tervulkan ni digunakan pada jalan raya juga untuk turap jalan raya. Okey. Seterusnya, getah color merupakan cat lukisan yang dihasilkan daripada lateks untuk kegunaan seni visual. Dan pad landasan yang diperbuat daripada getah diletakkan di antara landasan dengan enjin kereta api untuk mengurangkan getaran dan bunyi. Itu adalah antara teknologi-teknologi yang berasaskan getah dan dibangunkan untuk memudahkan kehidupan manusia. Okey, sekarang kita dah habis bab 9 dan cikgu ucapkan selamat maju jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.